Alright. So sambung ni, apa ada yang tanya lagi tak? Okay, oh tak ada Alright, so kita sambung terus. Okay, ni tadi kalau nak ni di view button Satu lagi forum. Tadi saya sambung forum lah. Forum ini yang warna purple ni. Kalau pergi pada activity pun warna purple ni, forum ni. Klik forum. Forum ni untuk apa? Forum ni untuk interaksi, instant interactions dengan student. Record activity, record engagement, record participant student. Kena penting sebab kita tak tahu betul ke student tu kat sana tengok ni kan. Kalau kita bagi something kita tak tahu kan. Ini antara-antaranya. Student boleh bersuara, boleh type, boleh upload something. So katakan saya letak discussion 1. Okay, saya juga sebelum ni pernah sharekan di OLC, kita boleh gunakan forum ini sebagai presentation kelas kita. Okay, macam kita kan ada presentation kan, selalu kalau dekat kelas kita buat presentation face to face. Sekarang ni dah online, macam mana nak buat presentation? Saya ada share kalau pergi pada OLC.utm, harap-harapnya dia ada disimpan lah, ke saya terlupa nak record sesi tu. Sebab saya ni selalu terlupa nak record. Ada tak dekat sini? OLC ada simpan Sekejap saya tengok sebelum saya tu ni mana. Ke saya tak ni. Forum. Saya pun tak ingat. Saya tak record agaknya kod. Dekat mana lah pula. Tak ada forum pula kat sini. Okey, tak apa. Mungkin saya tak record sebab tak ada kat situ. Okey, kita boleh buat So kita boleh pecahkan. Okey, discussion 1. Contoh ini untuk presentation lah. Presentation class presentation Right. So kita pergi kepada availability, biar saja kita nak di open saja. Attachment di sini kita boleh set berapa besar. Ni yang tadi doktor tu tanya. Okey, 500 lah kita, dan save and display. Okey, di sini boleh save and display. Kita akan pergi kepada forum. Bila kita pergi kepada forum, barulah kita buat macam breakout room. Contohlah ala-ala breakout room lah, tapi kita buat bukan breakout room, kita buat breakout topic. That topic is belong to each presentation. Alright. So add new topic. Okay, contoh ini presentation group 1. Alright. Post. Sekejap lambat sikit. Okay, kita add another one. Presentation group 2. Post. Lagi satu, kita buat kata-kata ada 3 grup lah Presentation 3 grup, group 3. Alright. So di sini nanti pelajar akan masuk. Kalau pelajar tu group, okay, di sini kalau kita tengok ada subscribe kalau ini on, so every reply student akan masuk email kita. So ada pensyarah yang marah tak nak, nanti banyak sangat email dia akan banyak kan. So kita bolehlah off kan. So off, klik je off. So payahlah kita dapat student punya reply masuk kita punya folder dekat email So kita student presentation group 1, kita boleh pergi pada group 1 dan kita post lah. Okey, group 1 sila bentang. Okey, apa kena bentang? Kena bentang PowerPoint. Kat sinilah kita boleh post Kita boleh reply, kita cakap, okey, group 1 sila bentang upload slide pembentangan di sini dan juga penerangan berkaitan dengan projek secara video. Contohlah so submit. Okey.
Okey, see? Nampak ni. So kalau group 1 akan reply. Kalau group tu reply lah. Okey. Baik. Salah pula. Kalau sorry bila saya tekan kalau grup tu mana tadi alamak dah terhilang lah pula sekejap terhilang sekejap saya masuk semula. Ni saya masuk yang saya tulis tadi tu sekejap okey, so kan grup tu akan reply, dia reply saya. Okey, dia boleh klik pada advance ni, klik pada advance tu dia akan pergi pada post dia yang besar lah. So di situ dia boleh upload video. Okey, di sini dia akan ini dia punya yang besar tu. Di sini dia boleh upload video, di sini video Okey, dia boleh insert video, dia boleh juga okey. Oh, dia tak ada short video kat sini Alright. Ni ada embed manage file video. Okey, dia tak ada. Okey, kalau nak tu kena klik pada ni editor yang lain sekejap Kalau nak terus rakam di sini kena pakai editor lain. Sekejap Saya kena tukar. Dia memang kena tukar editor. Selalu sebab tu kalau saya nasihatkan tak payahlah tukar-tukar warna, teks tu tak payah tukar. Pakai je yang editor terkini yang memang diberikan oleh versi 3.9 Moodle ni Pakailah default editor sebab dalam ni dia dah ada dia punya tool lain yang pensyarah memerlukannya. Dia ada integration lain Yang tadi tu sebab MCE tu untuk font je. Yang integration lain tu tak ada. Pakai default default editor. Tak payahlah nak tukar-tukar font, tak payah tukar-tukar warna font tak payahlah. Sekejap saya tunjuk balik semula Saya masuk semula. Student tu dah boleh terus rakam, tak payah di e-learning dia boleh terus rakam. Kalau dia masuk dekat handphone, dia terus rakam handphone dia. Mana ni? Okey, minta maaf sebab sekarang ni dah dekat-dekat tengah hari, lambatlah sikit Okey. Masuk semula. Saya nak tunjukkan bagaimana pensyarah pun boleh rakam dengan memberi arahan secara video kepada pelajar dan pelajar pun boleh balas balik pensyarah tu secara video. Okey, sekejap Sebenarnya benda ni saya akan terangkan pada sesi dengan H5P, tapi tak apa, saya tunjukkan sikit je. H5P tu nanti ada hari lain Okey, kalau kita pergi pada presentation group 1 tadi tu, sekejap agak lambat sikit, sudah tengah hari. Ada soalan ke? Oh, tak ada soalan. Sampai ada kelas, boleh pergi kelas Okey. Alright, so kalau student tu reply, contoh dia reply, dia boleh kena pergi pada advance. Klik pada advance, sebab kalau yang lain ni dia tak nampak dia punya editor tu. Klik advance baru akan pergi pada editor. Okey, alright. Dia pergi pada editor, okey nampak So editor tu dah berubah. Kita dah pakai default. Dekat tepi ni nampak ni, ada mikrofon untuk record suara dia. Ada video untuk record video pendek dia. Ada H5P. Ini saya akan terangkan sesi lagi satu. Okey, sekarang ni dia nak kata nak record video dia. Dia klik saja. Start recording. Dia cakap Jangan lambat sikit. Hello, lambat. Tak keluar. Dah semua ni. Tak keluar. Itulah dia dah agak lambat kalau waktu-waktu sebelum ni saya buat boleh sebab tak ramai lagi orang masuk link. Mungkin dah ramai orang masuk link dia agak ni Okey, tak apa, kita buat video audio lah. Audio. Tak dikenal audio.
pun sama lambat. Berapa concurrent user ni dekat e-learning ni? Tengok sikit. Menyebabkan okay, sekali lagi please internet terasa fast kan sekali ni. Internet fast. Cuma ni mungkin server kan dia boleh terlalu ramai concurrent ya. Okey, tak apalah. So next nanti insyaAllah kalau boleh, harap-harapnya sesi lagi satu yang saya nak buat short video record tu, inilah dia, short video record yang pensyarah pensyarah atau student boleh buat ya. Disebabkan line internet, bukan line, line okey. Cuma inilah concurrent user mungkin serentaknya agak banyak agaknya. Dia agak slow sikit. Alright, so tak apa, student boleh type di sini, dia boleh masukkan PowerPoint dia juga di sini, katakan PowerPoint persembahan tu contohnya yang ini. Ini PowerPoint saya masukkan. Persembahan ni lah, pembentangan dia. Okey. So dia akan cakap lah, okey, saya hati ingin membentangkan bla bla bla, contohlah So agak lambat juga lah sampai nak upload. Sedangkan saya punya file tak besar. So server ni mungkin menampung ramai concurrent user kali ni. Okay. Alright. Okay, post to forum. Ya, nampak sikit Ada soalan lain tak yang bertanya? Alang-alang kita tunggu kat sini tengok ada tak. Okey. Doktor, mohon record. Okey, memang saya record Tadi saya terlambat sikit record. Mungkin dah 5.5 jam saya cakap, lepas tu baru saya record. Itu pun ada orang bertanya. Suruh record. Minta maaf lah, ada satu part tu yang awal-awal PowerPoint tu tak dapat dah direkodkan Tapi sekarang saya dah start record. Nanti saya akan share ni. Doktor boleh tak kalau kursus yang tak ada dalam aspek untuk dimasukkan dalam... Okey, ini dah jawab tadi. Okey, sorry. Ini lain. Okey, semua pelajar yang berada dalam grup tu boleh rekod ke doktor? Patutnya boleh Tapi itulah saya kata sebab mungkin concurrent user ni dah agak banyak. Lambat tak? Okey dah. So agak slow sikit. Okay, kalau kita nak test, kita boleh tukar switch kita punya role kepada student. Kita nak tengok lah view student. Student nampak macam mana ni? Okey, nampak nak tukar switch role pun dah agak lambat Ini masuk concurrent user dah banyak, dah ramai lah ni. Concurrent user tu apa maksudnya? Orang serentak masuk. Saya rasa student dah start masuk ni. Tadi pagi very smooth Okey, saya pergi pada student. Saya switch role daripada saya teacher ke student. Saya nak tengok je lah view forum tu macam mana. Apa yang saya tengok ni? Dr. Nira nak tanya. Jadi kalau katalah pelajar kita bila dia nak upload macam video ke apa ke, kalau masa tu ramai e-learning tengah digunakan, mereka pun akan ada masalah yang sama macam ni juga ke? Saya tak dapat nak janji, doktor. Tak maaf banyak. Saya rasa kita tempatkan yang terbaik lah. Alang dia tu sebabnya UTM Digital dah menjanjikan yang diberitahu pada saya lah. Hello? Dia kata dia datang petang dia tu. Ini siapa ni? Mute-kan semua jap. Okay, alright. Sorry, saya mute-kan yang lain Okey, UTM Digital dah memberitahu bahawa e-learning boleh menampung seramai 6,000 orang. So, kita doakan yang terbaik supaya
okey lah, tak ada apa. Semasa lepas pun agak smooth juga ya. Yang last tu maksudnya boleh kita punya e-learning bolehlah tampung. So kalau memang terlalu ramai perkara, jadi kita kena bersabar lah. Ini view student ya. Ini view student nampak. Atas ni dah tulis student. So student nampak macam ni. Kalau student reply, benda yang sama. Macam yang saya tunjuk tadi, kalau dia reply. Ini view student ya. Sebab saya, role saya tukar ke student. Tak tengok je lah macam mana student nampak. Cuba kita tengok student boleh record atau tidak Okey, agak dia tengah waiting juga Okey, alright. Ada error sikit. Tapi masih ada nampak ni. Ada ni nampak. Ada record audio Ada. Dua ni ada. So maksud student boleh reply kita dengan video mereka. Right? Return to my normal. Ada persoalan ke? Saya rasa forum ni dah settle. Boleh sebab kita dah tengok tadi semua yang dalam ni boleh record Cuma sekarang ni semua boleh record. Ada ni. Ni view student sekarang. Okey, next adalah assignment. Okey, kita dah habis forum, sekarang assignment. Lepas habis assignment okey, lepas ada assignment tamatlah kita akan tamatkan half sesi ni. Sesi lagi satu, esok kita akan tengok pada quiz Yang ni last sekarang adalah assignment. So kita dah tengok tadi setup khusus daripada awal. Kita dah tengok juga macam mana setting khusus untuk openkan. Kita dah setup file, kita dah upload file, kita dah embed video, kita dah go through YouTube, forum, macam mana buat pembentangan dalam forum, dan last sekali adalah assignment. Okey, ini ada agak-agak yang penting juga Okey, assignment ni untuk pengetahuan semua, dia adalah berbentuk asynchronous Apa maksud asynchronous ni? Not in real time. Maksudnya student boleh buat bila masa dia upload. Quiz, apa beza dengan quiz? Quiz adalah synchronous. In real time. Segera lah. Maksudnya dipanggil segera. Maksudnya dia kena buat pada masa tu juga. Dan kalau dia tak buat, dia apa tu? Macam chat lah. Chat sekarang ni, Webex. Webex pun dipanggil synchronous. Kita boleh dalam waktu sekarang juga. Kalau forum, asynchronous. Sekarang ni assignment pun asynchronous Maksudnya student boleh upload pada masa yang ditetapkan lah. Sekejap dia tak what happened to ni? E-learning. Sekejap saya press sekejap. Sekejap Dr. Nira, ada orang tanya kat WhatsApp fakulti pasal masalah e-learning ni. Ramai yang menghadapi masalah e-learning. Dr. Dayana Faziha pun sama, Dr. Faizah. Memang ada ke? Apa masalah dia? Oh, problem ni. Dia kata nak unhide pun makan masa yang lama. Ini memang ini kena tanya, ni memang kita kena adulah ke IT. Okey, tak apa. Yang ini sebenarnya semalam pun awal tu ada sedikit technical error dari network sebab ini bukannya e-learning, ini lebih pada network Okey, kena bersabarlah, nampak ni dah sampai dah kan. Itulah kita kena bersabar sedikit. Tapi kalau kita tengok internet okey je, fast, very fast. Mungkin sebab concurrent user tu terlalu tinggi, kita kena bersabarlah sedikit. Dr. Dija ada kat sini, Dr. Dija. Dr. Dija. Ya. Saya cakap dengan mereka kena bersabar. Dr. Dija kena bersabar. Bukan saya.
Okey, kita sambung semula. Kita ni tengah ada kursus ni kan, so kita bersabarlah ya. Kita belajar bersabar. So saya tak tengok WhatsApp Dr. Dija. Dr. Dija tolong jawab boleh tak? Ni baru nak tengok WhatsApp. Ya, saya tolong jawab. Dah cakap Dr. Nira kata kena bersabar dan buat aduan ke Adu IT. Okey, boleh ya? Okay, now kita add discussion dah habis, kita add activity sekarang ya. Add activity lah, add assignment. Okay, bila add assignment, alright. Okay, ni dia. So, bila add assignment, so apa yang kita perlu lakukan? So, kita add macam biasa, assignment namanya nama apa? Tugasan ataupun projek 1. Alright. So, di sini pelajar perlu upload laporan projek 1. Contoh ya. Okey, dia punya tempoh due date dia bila? 9 Oktober. Defaultnya seminggu. Okey, default di sini seminggu lah, 9 Oktober sampai 26 Oktober. Okey. Kita juga boleh besarkan tu kepada katakan sehingga November. November mungkin 31 November. Okey. File assignment, ni file submission. So dalam ni ada 3 jenis. Kita boleh juga jadikan dia sebagai online text. Kalau online text ni dia akan jadi text editor Dia akan type dalam tu. Kalau file submission dia akan tulis. Tapi kalau kita untick dua ni, dia akan menjadi macam hard copy. So pelajar hanya bagi notifikasi kepada kita dah hantar, itu je. So kalau selalunya kita akan ada file submission lah di sini. Dan kita terus submit, save lah. Save kepada course. So nanti dia akan create dan adalah assignment tu nanti di depan page. Ini projek 1 yang kita dah siap. Saya baru bagi WhatsApp kepada Helpdesk Online Learning ni
online learning tanya kenapa agak lambat sikit dia punya ni dia punya proses ni sangat lambat Okay, alright. So saya dah beritahu, tapi ini bentuk bila assignment tu telah setting up, so kita akan dapat begini. So pelajar boleh upload lah So kalau kita tukar kepada status kita kepada pelajar, okay, dia agak lambat sekarang ni So kita habis sini saja. Esok kita akan sambung So habis ini kita akan akan close ni. Sementara e-learning ni di-refreshkan semula. Okey, tak apa. Saya rasa kita stop begini mungkin ada sedikit error Okey, ada persoalan ke bila ni? Okey, maaf keluar dulu. Ini sangat slow. Okey, tak apa. Saya faham. So, ada apa persoalan lain ke? Kita akan sambung esok untuk advance e-learning. Esok pukul berapa? Total Waktu sekarang juga. Oh, okay. Thank you. Dr. Nira nak tanya soalan tentang kan kalau kita nak tahu kita level 4 ke level 5 yang tu, kat mana kita nak check? Saya pernah tengok lah dulu Dr. Nira present, tapi saya lupa. Saya tunjukkan Okey, itu dekat MyUTM, boleh pergi MyUTM contoh myutm.my. Okey. Pergi pada academic, profile academic. Okey, pergi pada teaching excellence system ni, pergi pada blended learning. Di sini. Kita pergi pada semester lepas contohnya semester ni kita tengok ni dia. So kita akan dapat level comply kita lah. So level 5 ni maksudnya kita comply Level 5 dan kalau tak tahu untuk setiap satu elemen boleh klik kat sini ini provide a course framework, ini L2 provide material notes, ini L3 learning activity dan ini adalah assessment. Boleh Doktor yang bertanya tu, Dr. Muzaffar? Okey. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Kita akan sambung esok. Dr. Nira, Assalamualaikum. One shot question boleh sekejap tak? Nak tanya. Apa dia? Saya ada satu soalan nak tanya. Boleh ke sekejap? Boleh. Okay. Tanya. Alright, saya nak download backup. Nak backup. So jadi saya dah tengok pada dia punya write up kan. Tapi saya tak jumpa course administration pada saya punya previous website tu. Ada dekat administration. Kalau pergi pada contoh saya pergi pada e-learning semester berapa kita pergi, kata semester 2019, 2020, semester 2 semester 1, yes. saya takut ini ada problem sikit pada server e-learning maksudnya kita tak boleh nak ni. So saya tak boleh tunjuk hari ni lah, mungkin besok saya tunjuk boleh. Okay, alright. Okay, besok terima kasih. Okay, alright, itu saja saya rasa. Kita sambung esok. So nanti video tu saya akan berikan esok Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Sudahi dengan surah Tazkirah lah dan surah Walah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.